Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Februari 2024 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Jenazah Abdul Taib Mahmud selamat disemadikan di tepi pusara isterinya, Laila Taib, di tanah perkuburan keluarganya di Demak Jaya, Kuching, Sarawak. Upacara pengebumian Taib turut dihadiri oleh Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah. Terdahulu Sultan Brunei berkenan menyertai solat jenazah Taib Mahmud di Masjid Demak. Turut berkenan menyertai solat jenazah ialah anak anda baginda Pangeran Muda Abdul Matin Bolkiah. Solat jenazah yang dipimpin Imam Besar Negeri Sarawak, Mustafa Kamal Ahmad Fauzi itu juga disertai Premier Sarawak, Abang Johari Tun Openg. Terdahulu jenazah Taib Mahmud dibawa dari Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak setelah selesai majlis istiadat memberi penghormatan terakhir oleh orang ramai yang diadakan di situ. Perjalanan dari kompleks itu ke Masjid Demak diiringi tembakan 87 das meriam oleh Regimen ke-8 Artileri Diraja sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Jenazah Taib Mahmud tiba di perkarangan masjid pada 11.56 pagi dan diusung oleh pegawai tentera dan polis ke dalam masjid sambil diiringi isterinya Radat Kurdi Taib serta ahli keluarga yang lain. Jenazah Taib Mahmud kemudiannya dibawa ke tanah perkuburan pada kira-kira 1.20 petang dalam suasana cuaca hujan. Allahyarham Taib Mahmud 87 tahun meninggal dunia pada kira-kira 4.40 pagi semalam dan Kerajaan Sarawak mengisytiharkan Sarawak berkabung selama 2 hari bermula semalam. NGO berpangkalan di Switzerland, Bruno Menser Fund BMF menggesa agar aset Abdul Taib Mahmud dibekukan serta-merta berikutan kematiannya semalam. Pengarah eksekutif NGO itu, Lucas Strawman, juga mahu kerajaan membuka semula siasatan mengenainya. Ia berkenaan asal-usul aset kekayaan besar Taib Mahmud dan ahli keluarga terdekatnya yang ditutup pada 2016 atas sebab politik. Kata Strawman, semua akaun bank peribadi Taib Mahmud dan aset lain harus dibekukan serta-merta untuk mengelakkan kekayaan yang diperoleh secara haram itu daripada diambil alih oleh ahli keluarganya. BMF merupakan pengkritik lantang terhadap Taib Mahmud sejak sekian lama. Strawman mendakwa dalam tempoh 60 tahun Abdul Taib menjadi penjawat awam, dia memperoleh sejumlah besar kekayaan walaupun terdapat larangan perlembagaan untuk Ketua Menteri dan Yang di-Pertua Negeri Sarawak terlibat dalam perusahaan komersial. Malaysia kini tidak dapat mengesahkan secara bebas dakwaan yang dibuat BMF. Malaysia kini juga sudah menghubungi isteri Taib Mahmud untuk mendapatkan reaksi mereka. Abdul Taib, 87, meninggal dunia di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur awal pagi semalam. Berita seterusnya, menantu Muhyiddin Yassin, Muhammad Adlan Berhan perlu kembali ke negara ini untuk berdepan pertuduhan berkaitan kes pecah amanah jenayah. Demikian kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki hari ini. Adalah antara yang dikehendaki SPRM perlu tampil bagi tujuan pendakwaan kes rasuah dan penyelewengan. Ia berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Bagaimanapun dilaporkan semakan dengan Jabatan Immigration mendapati dia dan seorang lagi individu meninggalkan Malaysia pada 17 dan 21 Mei lepas dan tiada rekod kembali ke negara ini. Dalam sidang media di sebuah majlis di Kuala Lumpur, Azam berkata siasatan terhadap Adlan sudah lengkap dan SPRM bersedia untuk membuat pertuduhan. Namun, kata Azam, Adlan masih gagal dikesat. Peguam Adlan Baljit Singh Sidhu pada September tahun lepas berkata, anak guamnya sedia pulang jika unsur ancaman dan pendakwaan terhadapnya tiada lagi. Baljit berkata Adlan ketika itu terlibat dalam lawatan perniagaan di luar negara dan sudah memberitahu penyiasat SPRM dia akan pulang selepas selesai tugas. Sementara itu, SPRM memberi tempoh lanjutan selama 30 hari lagi kepada anak Dr. Mahathir Mohamad, Mokzani, untuk mengisytiharkan hartanya.
Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan Mokzani telah memohon secara rasmi untuk melanjutkan tempoh berkenaan. Jumaat lalu, Azam mengesahkan agensi antirasuah itu memberi tempoh selama 30 hari lagi kepada adik Mokzani, Mirzan, untuk mengisytiharkan hartanya. Azam berkata ini selepas ahli perniagaan itu meminta tempoh tambahan untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan kepadanya dan Mokzani mengikut Seksyen 36 Akta SPRM yang memerlukan mereka mengisytiharkan harta dalam tempoh 30 hari. Tempoh notis asal sepatutnya tamat pertengahan bulan ini. SPRM memanggil Mirzan dan Mokzani untuk disoal siasat bulan lepas walaupun asas sebenar siasatan mereka tidak jelas. Pada 6 Februari lalu, Azam berkata Mirzan dan Mokzani boleh didakwa jika gagal mengisytiharkan harta mereka kepada agensi itu. Berikutan itu, kedua-dua beradik itu mengeluarkan kenyataan akhbar pada 8 Februari bagi meminta SPRM bersabar dan mengatakan bahawa adalah mustahil untuk mengumpulkan maklumat selama 43 tahun. Menurut Mirzan dan Mokzani, SPRM telah meminta senarai aset sejak 1981 iaitu tahun pertama Dr. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri. SPRM sudah merakam percakapan bekas Menteri Keuangan yang terbabit dalam kes Penco bagi tempoh 2020 ke 2021. Ia berhubung kontrak perolehan syarikat membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata kes membabitkan Spanco masih dalam siasatan dan akaun terbabit masih dibekukan. Beliau berkata pihaknya tidak pernah membuka akaun berkenaan untuk digunakan. Bagaimanapun, Azam tidak mendedahkan nama yang dipanggil untuk membantu proses siasatan. Menurutnya, ramai saksi yang sudah dipanggil memberi keterangan dan tidak menolak akan memanggil sesiapa sahaja yang terbabit dalam kuasa meluluskan projek berkenaan. Azam berkata menjadi tanggungjawab beliau sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk melaksanakan kerjanya berdasarkan undang-undang, aduan dan tomahan yang diterima pihaknya. Mengulas lanjut, Azam berkata siasatan kes Spanco kini menjurus kepada kontrak perolehan antara 2020 hingga 2021. Sehubungan itu, katanya pihaknya sudah merakam percakapan Menteri Kewangan ketika itu selain tidak menolak kemungkinan melakukan prosiding sama ke atas bekas Perdana Menteri bagi tempoh sama. Kita ke berita berikutnya. Kerajaan optimis sasaran perdagangan dan pelaburan yang ditetapkan untuk tahun ini dapat dicapai. Ini meskipun penyusutan nilai semasa ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia memandangkan banyak tonggak utama lain yang kekal mempunyai daya tarikan dan menarik minat pelabur global. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, pelabur akan mempertimbangkan prospek jangka panjang dan sesuatu yang menjadi sandaran dalam membuat keputusan mereka. Sementara itu, Zafrul berkata ringgit masih berada dalam julat yang stabil dan tidak memberikan kesan ketara kepada pelaburan ke dalam negara. Beliau berkata walaupun secara dasarnya kelemahan ringgit akan menarik pelabur asing datang ke Malaysia kerana kos yang lebih murah, tetapi ia bukan menjadi faktor utama dalam sesebuah pelaburan. PAS yakin parti itu akan dapat menambah lagi bilangan negeri yang akan dikuasai mereka termasuk Melaka pada PRU akan datang. Mursyidul Am PAS Hashim Jassin berkata ini berdasarkan sokongan yang ditunjukkan rakyat ketika ini. Tegasnya kepada Malaysia kini, sokongan orang Melayu kepada PAS masih utuh selain sokongan pengundi Cina juga semakin meningkat. Katanya suasana ketenangan yang wujud dalam parti PAS, kestabilan parti, menambah lagi minat ahli baru dan jika PAS boleh pertahankan keadaan ini, tidak mustahil apa yang dihasratkan pimpinan PAS di Melaka akan tercapai. Semalam PAS Melaka melahirkan keyakinan untuk mentadbir negeri itu selepas PRU akan datang jika ahli parti terbabit mengambil pendekatan tertentu. Pesuruhjaya PAS Melaka Zulkifli Ismail berkata, ketika ini terdapat lebih 23,000 orang ahli yang boleh digerakkan bagi menarik sokongan ramai. Mengulas lanjut, Hashim berkata, PRU 15 lalu turut menyaksikan kejutan apabila PAS turut mendapat sokongan pengundi bukan Melayu di kawasan bandar. Pada PRU lalu, PAS memenangi 43 kerusi parlimen dan menguasai 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis menerusi Perikatan Nasional PN.
Dalam perkembangan lain, bekas Menteri Khairy Jamaluddin menyifatkan respon kerajaan berkenaan kejatuhan nilai ringgit sebagai sampah. Dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap hari ini, Khairy berkata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan dilihat seolah-olah tidak serius berkenaan isu ini. I think respons daripada government setakat ini agak rubbish lah. Dua sebab. Sebab pertama, macam dia tak take seriously isu ni. Keluar kenyataan daripada PMX sewaktu dia ada di satu majlis, dia kata tanya Governor Bank Negara. Okay, dari segi teknikal Governor Bank Negara boleh jawab, tapi you are the Prime Minister and you are the Finance Minister. Duit ringgit kita ni dah mencecah paras yang paling rendah sejak you were Finance Minister last time around. I mean, that record is owned by you now. Number one, number two is by you now. And that's all you can say. Itu saja yang you boleh cakap. Governor Bank Negara boleh ni. Sebab bagi saya, paras kekuatan ringgit ni, dia bukan saja soal fundamental. Dia soal sentimen. Dan sentimen ini mesti diurus dengan baik. Dan bila sentimen itu tak diuruskan dengan baik, maka ini akan memberi kesan kepada keyakinan pelabur kepada Malaysia dan kesan kepada rakyat kita juga, sebab seolah-olah benda ni tak serius. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Aslan, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.